Halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini halal. Hello, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syuda Ismail untuk satu lagi siri Bual Bicara Celik Halal. Tapi kali ini kita lebih padu, lebih interesting sebab kita akan bincang tentang menjadi founder. Semua orang sekarang ni nak jadi founder. Okay? Ramai betul nak jadi founder, tapi nak jadi founder yang berjaya menghasilkan produk sendiri perlu datang dengan amanah dan credibility. Okey, di masa kini ramai nak jadi founder tapi tanpa mengira faktor halal, keberkesanan ataupun kekejaman haiwan sebagai alat eksperimen, juga kebagusan produk. Okey, hari ni Syuda nak wawarkan dua perkara je. Founder yang beramanah dan juga sebagai pengguna. Kita semua pengguna kosmetik. Okey, jadilah pengguna bijak yang pandai memilih produk dan juga siapa di sebalik produk itu. Maka anda harus tonton sampai habis. Kenapa? Sebab saya akan kasih giveaway kepada anda untuk memenangi hadiah menarik tajaan daripada House Cosmetic dan juga Grand Hyatt Kuala Lumpur. Okey, apa yang perlu anda lakukan? Anda sedang menonton ke ni? Okey, komen saya suka House Cosmetic dekat ruangan komen di bawah ini ataupun di bawah atau di atas. Okey, kongsikan paparan live ini kepada rakan-rakan anda di grup publik, di WhatsApp dan sebagainya. Pemenang betul akan membawa pulang set lipstick Sri Kandi Special. Okey, cuba kita tengok dia punya visual. Ha, itu dia. Cantiknya dia punya packaging. Okey. Pemenang yang istimewa 9 orang akan memenangi lipstick Sri Kandi Special bernilai RM134 dan juga pencuci scrub muka Blood Orange. Maksudnya ada lebih kurang 5 orang dan 4 orang akan memenangi secara random lah pencuci scrub muka Blood Orange dari House Cosmetic. Dan satu hadiah istimewa voucher penginapan 1 malam berserta sarapan untuk 2 orang tajaan Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur. Terima kasih kepada penaja-penaja pada malam ini. Okey, saya juga minta kerjasama anda semua untuk share dan kalau anda mempunyai soalan kepada founder kita pada hari ini, bolehlah ajukan di ruangan komen. Okey, sebarang soalan boleh letakkan komen dalam ruangan kita. Okey, tanpa melengahkan masa kita bersama dengan Puan Emma Jalil, owner dan founder kepada House Cosmetic dan beliau juga adalah founder kepada Jim Cosmetic Industry, Sendirian Berhad. Assalamualaikum Emma. Waalaikumsalam Syilda. Sihat ke ni? Sihat. Ni nak bagi tahu ni. Jangan nak demo ni. Apa tu? Nak demo sebab saya banyak pakai produk ni bagus ni. Ni produk ni. Okey, ni produk daripada House ni. International packaging ni nampak macam international, okey, dan produknya sangat berkualiti. Okey. Emma, kita nak cerita pasal founder yang beramanah. Tengok ni, nampak ni, glowy. Founder yang beramanah, okey. Terus glowing ya.
Terus growing kan? Okey. Emma tolong ceritakan sedikit background Emma macam mana boleh menceburi dalam bidang ini dan kenapa begitu orang kata passionate tentang menghasilkan produk kosmetik yang halal. Silakan Emma. Okay. Right. Okay, first of all, Assalamualaikum semua. Terima kasih Hilda dan juga terima kasih kepada Kini Halal sebab menjemput saya untuk share sedikit experience dan pengalaman saya lah. So sebelum tu saya Puan Ima Jalil, kalau kat platform online ni memang kebanyakan orang akan kenal, amongst the founder pun orang akan kenal saya sebagai Puan Ima Jalil lah. Dan saya ni sebenarnya adalah pemilik kilang kosmetik di mana saya start set up saya punya kilang kosmetik since 2014. So dah macam 7 tahun macam tu lah dalam industri ni. And then sebelum saya punya kilang kosmetik, sebenarnya saya ni bekerja di bank dulu, di banking industries lah. Tapi IT auditors. So saya banyak kerja dekat, banyaklah lompat banyak macam bank dah saya dah pergi. Macam-macam bank saya dah ada pengalaman. Dan dekat banking tu actually part time saya buat kerja makeup artist. Sebab saya memang minat mencantikkan muka orang ni. Tak tahu kenapa. Okay. Ada minat di ke arah itulah. Okay. Lepas tu? Yeah. So bila saya make up, saya dapat macam hari weekend, Sabtu Ahad saya akan dapat invitations untuk make up pengantin. And then sampailah sepanjang 5 tahun tu saya duduk make up orang. Mak saya lah, sebab saya make up saya guna brand international tau. Macam-macam brand lah saya guna. Sebab saya sendiri sangat pentingkan quality dan natural beauty kan. Jadi mak saya dia duduk tanya, kau ni make up orang kahwin ni kan, produk yang kau pakai ni ada halal ke? Terus macam tak tahu nak jawab apa. Sebab of course dekat kotak tu memang tak ada lah logo halal whatever. So daripada situlah saya macam tak tahu nak jawab dan saya sebenarnya saya nak buat produk saya sendiri, iaitu terfikir untuk buat produk. Nak buat produk halal lah kalau macam tu kan. Daripada situlah saya duk mencari-cari kilang kat Malaysia ni untuk buat foundation saya yang pertama. Yang nak halal lah maksudnya. Okay, faham. Lepas tu, ada tak jumpa foundation yang halal tu? Okay. Jumpa tak? Okay, so bila saya, sebab kita ni dah biasa make up orang kahwin pakai brand international kan. So kita dah tahu tekstur macam-macam brand. So bila kita pergi factory masa 7 tahun lepas, 8 tahun lepas, kita pergi duk cari-cari factory halal dekat Malaysia ni. Memang ada factory halal. Tapi quality dia tu saya tak jumpa yang meet saya punya requirement. I see. Maksudnya yang tak ada pun. Yang sama standard dengan yang international tu tak sama. Tak sama. Saya tak jumpa. Jadi saya rasa ini adalah masalah yang besar yang menyebabkan saya rasa patutlah rasa susah brand lokal nak naik ke international untuk compete dengan worldwide punya brand. Saya terfikir sampai level macam tu pada ketika itulah. Jadi saya rasa this is a big issue, this is a big problem in Malaysia pada ketika itu. Then I cakap dengan my husband, jomlah kita pergi buat kilang kosmetik kan. Masa tu macam suka-suka je lah. Then tak sangka sebab my husband ni orang engineering tau. Jadi dia pun involved dengan business renovation and everything. Rupanya dia pergi study betul-betul dekat KKM semua macam mana cara nak set up factory. Dia merealisasikan impian saya. Alhamdulillah, ini seronoknya bila pasangan masing-masing dia orang kata saling membantu dalam membina satu empire business. Okay, Emma, rasanya kan macam dalam yang misalnya kata 7 tahun lepas, sekarang ni adakah pengguna kita bijak untuk memilih yang halal atau tidak? Ataupun macam mana daripada hasil daripada Emma punya dapat daripada order kan kita sekarang ni ramai nak yang halal atau tidak, bagaimana? Bagaimana rasanya? Saya ni adalah pemilik kilang kosmetik tau. Kedudukan pemilik kilang kosmetik di Malaysia ni, kalau bercakap pasal bisnes kosmetik, kita orang ni owner kosmetik ni yang paling atas sekali. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab yang pertama, owner kilang kosmetik ni kalau ada teknologi luar negara,
teknologi kosmetik yang baru, bila dia nak masuk Malaysia, mereka akan pergi cari siapa owner kilang sebab dia kena present that teknologi kosmetik kepada pemilik kilang. So nak bagi tahu kat sini ialah macam saya pemilik kilang, setiap bulan saya sentiasa menerima kunjungan daripada seluruh negara, tak kisah France ke Korea, dia orang akan present teknologi halal mereka dekat sana. So saya lah ada orang bertanggungjawab nak pilih teknologi mana yang saya nak bawa masuk Malaysia yang suit dengan rakyat Malaysia. Saya nak bagi tahu pengalaman saya dalam pemilihan teknologi ni ke dalam Malaysia ni adalah besar dan banyaklah pengalaman saya. So kalau saya nak cakap pasal overall mengikut pengalaman sebab kilang saya sendiri kebanyakan founder-founder yang terkenal pun memang di bawah kilang saya. Jadi saya setiap bulan pun order volume macam bulan ni pun dalam 300,000 pieces in a month. So nak bagi tahu bahawa semakin hari alhamdulillah. So semakin hari insya-Allah semakin ramai dah mula menerima sebenarnya kosmetik pun kena halal ke? Sudah ramai mula menerima. Akan tetapi masih ada lagi sekelompok atau segelintir pengguna yang merasakan bahawa produk makanan je yang kena halal. Kalau skincare, makeup kan kita cuci kan tak perlu halal pun tak apa. Masih ada. Jadi penting dekat sini untuk kita kena educate lebih lagi. Kena buat process of awareness, education that produk luaran kosmetik, skincare pun kena halal because sometimes bila you cuci muka, lepas you cuci muka and then you pakai toner dan you solat. Kalau that toner has been diproduce di kilang yang tidak mengikuti ciri-ciri halal, macam mana you bawa solat benda tu? Ya, betul. Apa pengertian halal pada pandangan Puan Emma? Dia bukan sekadar ada kandungan yang tidak dibenarkan kan di dalam barang-barang saya rasa ia melebihi itu. Ia adalah daripada end to end. Pasal tu yang kita cakap hari ni founder kosmetik yang amanah. Itu maksudnya halal kosmetik. Bukannya halal kosmetik bukan dia ada kandungan ataupun komponen-komponen yang tidak dibenarkan sahaja, tetapi ia juga kepada jiwa seorang founder itu. Okey, silakan Puan Emma, luahan hati. Luahan hati malam ni. Itulah ada orang beranggapan bahawa saya punya produk yang saya jual ni sumber dia, cuba tengok kat ingredient kat kotak semua daripada tumbuh-tumbuhan, mana daripada haiwan. Betul, memanglah sumber tu daripada tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi dalam satu produk ada banyak bahan mentah. And this bahan mentah akan dibawakan ke dalam kilang. Dan sekiranya kilang itu tidak menjalankan proses yang mengikuti piawan halal JAKIM contoh dia, maka dia keluar end product tu pun tak akan meet requirement halal pun. Sebab apa? Contoh you masuk ke dalam kilang, kalau kilang tu tak ada halal, you masuk dalam kilang dengan mesinnya kotor, berkulat, lepas tu dengan kuku yang ada kotor-kotor, baju you punya barang, pekerja, lepas tu ada yang baju operator tu setahun tak basuh, bangla ke apa tak kisahlah. Nampak tak? Lepas tu you take pula krim tu kat muka. Kalau saya tak sanggup. Ya, betul. Dari segi aspek kebersihan dan juga GMP, Good Manufacturing Practice, benda tu harus diadakan untuk kosmetik, bukan sekadar di belakang dapur dan kita menghasilkan dan sebagainya. Okey, kita dapat soalan daripada netizen. Saya nak tanya macam mana boleh tercetusnya nama House Kosmetik? Macam mana dapat inspirasi House tu? Okay, sebenarnya house ni maksudnya rumah dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman maksudnya rumah. Kenapa saya pilih house ni? Sebab saya imagine suatu hari nanti dalam rumah house ni semuanya setiap rumah orang ada produk halal dalam tu, iaitu produk house kosmetik. At least satu rumah satu produk house kosmetik dalam tu. Okey, bagus. InsyaAllah. Okey, soalan yang seterusnya Emma. Okey, tadi Kak Emma cerita pasal pengertian halal pada pandangan Puan Emma ya. Dia bukan sekadar komponen-komponen yang tidak dibenarkan, tetapi juga dari aspek penghilangan. Okey, mungkin tak Puan Emma boleh ceritakan tentang bagaimana untuk menjadi founder kosmetik? Apakah perkara asas yang nombor satu yang perlu kita ada di dalam diri kita sebelum kita memulakan perniagaan kosmetik lah, tak kisahlah kosmetik, skincare di bawah di bawah penghilangan seperti Emma.
Pertama sekali Okay. apa dia, Right. sikap dan sebagainya? Selalu, okay. Yes, yang pertama selalu kalau orang baru nak start bisnes, nak jadi founder datang jumpa saya kan. So benda yang pertama sekali saya akan educate adalah yang pertama, saya akan bagi tahu dia, saya akan ajar dia ialah melihat sesuatu produk tu, jangan tengok harga dulu. You jangan menilai I nak harga paling murah. Bukan. Sebenarnya benda pertama yang you kena menilai adalah kualiti dan formulasi dan grade bahan mentah yang ada dalam formula tu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab visi dan misi kilang saya adalah saya nak jadi peneraju kosmetik halal bertaraf atas bangsa. Itu misi saya. Dan bila saya berniaga, konsep yang saya pegang dalam perniagaan saya ialah saya ada terbaca yang baginda Rasulullah SAW, Nabi kita, bila dia niaga kan, dia meniaga kurma. Dia akan pilih kurma yang paling terbaik grade dia. Walaupun dia jual harga margin, untung dia kecil, tapi customer sentiasa repeat order dekat kedai dia. Jadi sama juga saya akan educate kepada bakal founder yang datang ke kilang saya. Jangan sesekali-kali pergi ke satu kilang hanya semata-mata datang ke kilang saya, kilang tu bagi harga lagi murah sebab formula kita tidak sama. Walaupun di kilang tu ada letak vitamin C pun ada banyak grade. Macam saya memang jenis vitamin C yang grade yang bagus, di mana kita nak formulasi yang kita buat ni bukan sekadar harga, tetapi kita akan hasilkan formula yang halal dan berkualiti, dan saya bagi jaminan kepada founder bahawa sekiranya keluar formula di bawah kilang saya ni, customer akan datang repeat order dengan you sebab berpuas hati dengan formulasi yang digunakan. Itu benda pertama yang bakal founder kena ada dalam mindset diorang. Bukan semata-mata kerana harga. Ya, jadi dia kena lihat secara jangka masa panjang. Itu yang kata kadang-kadang founder ni dia nak cepat supaya dia boleh kaya cepat ataupun untung cepat. Jadi tak kisahlah siapa nak buat vitamin C pun, kita ambil sajalah kat mana-mana. Mungkin dia ambil OEM yang import kat Thailand ke dari mana pun. Bukan kita nak mengenakan mana-mana pihak, tapi memang hakikatnya ia terjadi sekarang ni kan. Okey, Emma, macam dari segi kilang-kilang OEM, macam mana kita nak tahu yang mana okey dan tak okey dan sebagainya? Dan sekarang ni banyak sangat kilang-kilang OEM ni yang timbang kilo dan sebagainya. Silakan Emma. Betul. Saya personally lah, macam saya dulu saya nak buat produk kan. Saya memang mengkaji siapa owner kilang ni. Kita sebenarnya boleh tengok je kat dalam SSM punya online. Sometimes ada kilang yang dia letak kat depan dia ni memang semua pekerja Melayu kat barisan depan ni. Sebenarnya bukan, pemilik ni semuanya bangsa asing yang tak tahu nak menilai halal semua ada. Sebab tu kita kena berhati-hati, dan cara pertama yang you boleh check sebenarnya, you just pergi dekat website KKM, mpra.gov.my, you type je nama syarikat, contoh macam you type GIM Cosmetic. Dia akan senaraikan dalam tu produk-produk yang trusted yang kita pernah buat di bawah kita. Dan you pergi study pula, siapa owner factory ni? Kena ambil tahu siapa owner dia. Bila you kenal owner of the sebab apa? Sebab you nak buat business long term dengan dia. Bukan you nak buat kat dia kilang A, lepas tu pindah kilang B, bukan. Because kita nak long term, kita nak formulasi tu customer puas hati, mengikut R&D, kena ada lab yang tersendiri. Itu yang paling penting lah bagi saya. Okey, ada satu soalan daripada FB. Kalau kosmetik tu buat test pada haiwan, macam mana yang macam pernah viral baru-baru ini, dikira halal ke macam mana? Okey, silakan Emma. Kalau mengikut macam kilang saya ada status halal, memang setiap kali bila kita ada dapat sijil halal, JAKIM akan datang audit kat kilang kita setahun sekali. Dan masa dia datang audit pun, memang dia akan tengok sumber tak boleh daripada sumber haiwan. Memang daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Kalau ada sumber haiwan, you kena bagi banyak justifications dekat pihak JAKIM. Dan setakat hari ni, saya punya bahan mentah tidak ada satu pun daripada sumber haiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, test on haiwan pun yang terbaru ni, bila pihak JAKIM datang audit dengan kita pun, dia nak check juga benda ni. So, kita nak bagi tahu kat sini, kalau kita nak pilih bahan mentah, macam saya sebagai pemilik kilang, bila saya nak test bahan mentah, saya nak pilih bahan mentah,
saya akan minta yang pertama diorang kena bagi requirement halal pada saya dulu, sama ada sijil halal ataupun flowchart untuk saya submitkan kepada JAKIM halal. Sebab dia nak tengok macam mana proses you hasilkan bahan mentah ni. Okey, kedua, saya akan minta sijil yang mengatakan dia tidak test kepada haiwan tetapi dia test kepada amongst the women, manusia lah. Dia akan test kepada manusia, bukan test kepada haiwan. Dia ada satu surat sebenarnya yang supplier akan bagi. So itu yang sangat penting. Di kilang saya, kita sangat mementingkan dua perkara ni. Kita tidak mengambil bahan mentah sumber daripada binatang dan juga kita tidak mengambil bahan mentah yang test kepada haiwan. Kita tak support inilah situasi. Okey. Menyentuh tentang R&D daripada pihak Emma. Saya dah banyak kali stalk tengok TikTok Emma, wah dah masuk kilang semua-semua kan. Nak tanya Emma, macam berapa lama ya R&D untuk satu produk? Bergigih betul ya nak buat lipstick tu kan, bukan senang nak buat benda-benda tu dengan colour, dengan dia punya texture kan. Dan saya difahamkan lipstick tu orang kata lebih baik kalau ditestkan dengan international brand. Okey, berapa lama agaknya kalau R&D di pihak Jim Cosmetic iaitu kilang tu? Berapa lama agak-agak lebih kurang? Misalnya lipstick lah, lipstick ataupun skincare. Bersyukur kehadrat Allah SWT yang pertama sebab Allah bagi ilham, bagi ruang kepada saya. Saya sebenarnya, saya punya tim R&D, kita dapat peluang secara terus belajar dengan saintis luar negara disebabkan saya banyak ambil bahan mentah daripada diorang. So diorang bagi akses belajar terus dengan kemis yang menghasilkan formula-formula terkenal di internet. Sebab tu saya berani declare kilang saya melakukan formula level international. Tapi yang saya suka ialah walaupun kami belajar terus dengan kemis daripada luar negara, kami tak tiru bulat-bulat apa yang kami belajar tentang tekstur tu. Sebab apa? Rakyat Malaysia ni kita ada cita rasa berbeza. Contoh ya, kalau orang Korea kulit dia cerah, kulit dia mulus, bolehlah pakai foundation yang tak full coverage. Tapi rakyat Malaysia tak boleh tau. Tak boleh. Ya, jadi kita kena buat research, kita kena buat R&D untuk adjust mengikut demand pada rakyat Malaysia. Dan selalunya satu-satu formulasi yang kita hasilkan paling sekejap kita hasilkan formula. Satu formulasi ikut stability test semua, itu paling sekejap 3 bulan. Tapi selalunya memang ambil masa setahun untuk R&D satu-satu produk. Wow. Ada founder mungkin tak bersabar dengan 1 tahun tu tak? Ada tak menerima komen-komen? Contohlah saya nak keluarkan ni dan kan ada kan? Jadi macam mana tu? Macam mana nak convince founder-founder ni? Kita currently sebab saya dah ada 8 tahun dekat bidang ni. Kita dah ada formulasi yang contoh macam foundation. Foundation satu dunia memang ada glowing, semi glowing and matte je. Tak ada pun texture lain. So kita ada dex texture yang dah stable. So yang membezakan setiap founder tu adalah contoh dia kata, I nak texture matte tapi I nak fokuskan SPF yang lebih tinggi, active ingredient untuk kedutan, glowing. So bila kita dah ada stable foundations of formulation, kita nak adjust sikit-sikit tu ambil masa dalam 3 minggu, tak sampai sebulan pun sebab kita dah expert kan. Tapi nak hasilkan satu formulasi yang betul-betul kita tak pernah buat, yang tu akan ambil masa lama. Emma, kalau misalnya saya nak cubalah contoh, agaknya berapa minimum ya kalau kita nak buat satu produk? Contohnya Syed nak buat krim malam lah contohnya lah kan. Berapa agaknya lebih anggaran? Contoh saya nak juga ni, agaknya berapa yang boleh saya start agaknya? Boleh tak bagi anggaran? Saya terfikir juga. Okey, selalunya amount dia dalam 3,000 ke 5,000 ringgit lah. Tapi it depends on packaging. Kalau packaging nampak lagi high class, dia akan expensive sikit. Macam tu lah. Tapi that range lah usually. Okey, untuk Jim Cosmetic, okey, lepas ni kita akan pergi ke House Cosmetic. Kita cerita pasal Jim Cosmetic ni. Jim Cosmetic ni terletak di Ceras ya, di Ceras. Kalau siapa-siapa yang ingin mengetahui bolehlah pergi ke website mereka iaitu Jim Cosmetic Industries Sdn Bhd, dan juga mereka ada FB mereka. Okey, anda boleh lihat untuk ada nombor-nombor yang tertera di depan skrin anda ni yang boleh menghubungi mereka ya kalau misalnya berminat untuk menjadi untuk bertanyalah, tanya harga ataupun barangan. Apakah yang boleh dihasilkan
dihasilkan di kilang Jim Cosmetic? Apakah produk-produk yang orang kata Okay, hot selling, hot cake ni? okay, hot cake dah. Okay, kita punya expertise 2 tahun pertama penubuhan kilang saya memang saya fokus on colour kosmetik. Kalau waktu tu 2 tahun pertama tu memang kilang saya lah permulaan kepada penghasilan formula kosmetik yang level international. Bila orang pakai je orang dah tahu ni mesti kilang Kak Ceras yang buat ni. Diorang dah boleh feel tau because that texture tu 2 tahun pertama. Okay. So 3 tahun kemudian macam sekarang ni pula kita dah expert on skincare. Contoh kita akan benchmark skincare yang high end, yang belah-belah Korea, belah-belah France pun sama. So alhamdulillah dekat kilang saya kita boleh buat all the beauty products, shower gel, mandian, semualah Penjagaan keperluan diri. rumah, pencuci pinggan, penjagaan diri, pencuci baju pun boleh buat, everything. Kita Wow. memang boleh buat benda-benda tu. Tapi Masya expertise Allah. dia yang expertise dia colour cosmetic and skincare lah. Okay, saya just nak bagi tahu dekat audience di luar sana, saya turut memakai foundation house ya. Saya ni memang dah kerepot dah sebenarnya tapi nampak muda malam ni. Dan okay, macam ni lah saya. Ni terus terang ni dia pakai one layer saja. Dia kecil saja dan dia SPF 50 kan dia mah. Saya Ya, sangat betul, terpegun sebab dia tak perlu, dan saya beri lighting di sini dan nampak terus kan. Glowing Nah, glowing pakai yang ni lagi. Terus Ya. jadi duta. Kan saya rasa dia memberi memberi glow dan keserian malam gitu. Dan juga saya suka sebab dia macam terletak. Kadang-kadang foundation ni macam mana ya, dia memang pigment tetapi selepas beberapa jam dia akan oxidize ya. Saya pun pakai juga yang international brand, tidak perlulah saya bagi tahu jenama. Sebab saya berkecimpung dalam bidang broadcasting ni pun ada banyak pakai foundation berbagai jenis lah. Yang 200 lebih pun ada. Dia oxidize ya. Dan kulit saya sawo matang. Ini satu lagi memang kena buat produk yang kulit sawo matang ni, dia nanti lama-lama dia akan jadi gelap. Jadi orang tanya, "Syih, kenapa gelap ni?" Sebab dia oxidize ya, betul kan? Dan ini Ya, tadi betul, saya betul. dah pakai sebelum maghrib dan saya rasa macam dia boleh rasa dia terletak lah. Okey lah tu untuk malam ni kan. Alhamdulillah. Lepas tu ni tadi spray sikit ni terus glowing kan. Alhamdulillah. Sikit saja saya Tapi pun jenis yang boleh saya share boleh saya share silakan sedikit Mak. info. Since Shilda cakap pasal oxidize, to be honest, Silakan. kalau you tanya kemis yang paling pakar dalam dunia dan kosmetik pun tidak ada orang yang akan mampu menyelesaikan masalah oxidize foundation ni. It is Okay. normal because the oxidizations datang daripada pigment color of the foundation itself. Sebab bila kita nak buat foundations, kita akan mix a lot of pigment color. So that's why Okay. with the combinations of color tu dia akan jadi sedikit oxidization. Tetapi macam mana cara untuk kita kurangkan, kita tak boleh terus hilangkan oxidization. Tapi kita boleh mengurangkan percentage of oxidizations. Ialah kita akan letak bahan-bahan yang membantu untuk mengurangkan oxidization. Contoh macam vitamin E, benda-benda macam tu. Jadi kita punya formulations house cosmetic ni, alhamdulillah dengan kepakaran kita orang lah, kemis-kemis kita orang, kita berjaya mengurangkan persen. Maksudnya orang yang betul-betul pakar makeup je dia akan realise, ni oxidize ni kalau dia dah pakar sangat. Tapi kalau dia biasa saja, dia tak akan nampak, dia tak akan realise yang that one is oxidized. I see. Okay. Alright, Iman. Sekarang ni kan tengah famous sekarang ni, kalau kita tengok di social media, bahan-bahan seperti niacinamide, kalau betul saya kata pronunciation, retinol ataupun lepas tu Niacinamide. AHA. Niacinamide. Saya bukan pakar dalam bidang tu kan. Jadi macam mana? Adakah pihak-pihak EMA salicylic acid dan sebagainya, adakah pihak house cosmetic selalu mengikuti perkembangan untuk bersaing dengan yang international menggunakan produk-produk yang chemical based macam tu? Ada tak? Sebab sekarang ni kan banyak produk-produk macam tu. Ya, betul.
macam saya bagi tahu, sebenarnya saya memang orang pertama yang tahu apa yang teknologi yang tengah bercakap pasal dekat Korea. Contoh sebenarnya kat Korea sekarang ni dah banyak orang bercakap pasal Allentown. Tapi kita masih lagi Okey. belum bercakap pasal Allentown kan? Belum. Allentown ni sebenarnya untuk shooting. Selalu orang cakap pasal Centella Sentinel. Estetika, Pegaga, Okey, Sentinel. Niacinamide. Jadi Centella Estetika. So nak Okey. bagi tahu kat sini dah bagus lah rakyat Malaysia ni dah semakin orang kata cakna tentang latest ingredient untuk kulit. Betul. Akan tetapi kita cuma kurang di sikit ialah sebenarnya kita kena selalu pergi kat website KKM npra.gov.my. Setiap bahan mentah yang kritikal, contoh macam salicylic acid, dalam KKM ada bagi tahu tak boleh isi lebih daripada 2%. Tapi kita ada nampak produk kat luar negara yang isi 4% lah, sebenarnya tak boleh. Tapi sebab orang fanatik dengan salicylic acid tu, contoh aku dah pakai produk salicylic acid, 4% ke 5% kadang-kadang terpampang pun produk international daripada tu. Sebenarnya kalau ikut requirement KKM tak boleh, tak dibenarkan. So saya advise walaupun kita taksub dengan ingredient yang bagus daripada Korea ke luar negara, kita still kena tengok apa. Sebab KKM ni dia dah study dah apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita kena refer dia punya requirement lah. Setiap hari kita kena pakai yang macam mana, dia ada requirement tu. Okey. Kita ada soalan lagi. Apa yang membuatkan kosmetik halal selain dari bahan-bahan yang digunakan? Apa yang membuatkan kosmetik itu halal selain dari bahan-bahan yang digunakan? Okey. Yang back kepada Silakan. tadi itulah yang mana proses pembuatan kosmetik itself. Okey, sebagai contoh, selain daripada proses, saya ingin kongsikan juga, macam saya pemilik kilang, saya dapat satu sijil halal daripada JAKIM. Sebenarnya, sijil halal daripada JAKIM ni sebenarnya JAKIM bagi tahu saya sebagai pemilik kilang, Puan Norazimah, Puan Imah Jalil. Sijil halal ni sebenarnya adalah amanah daripada pihak JAKIM kepada you selama 2 tahun. Walaupun JAKIM tak ada terpacak kat depan pintu kilang you ni, tapi you sebagai pemilik kilang kena pastikan bahawa pemilihan bahan mentah dalam kilang you, proses pembuatan, jangan guna bahan-bahan merkuri hydroquinone yang merosakkan kulit orang dalam jangka masa panjang, jangan, tak dibenarkan. Sebab tu bila saya dapat sijil halal tu, saya takut apa? Sebab saya menanggung amanah yang besar daripada pihak JAKIM. Dan sebab tu juga saya setiap hari saya turun production tahu. Saya tengok budak-budak saya buat kerja. Sebab saya pegang amanah ni. Ada orang kata, you ni dah director kilang, dah ada berapa banyak kilang ni, masih lagi tu production tengok orang buat production. Saya cakap betul. Sebab saya memegang satu sijil halal amanah yang JAKIM berikan kepada saya untuk saya pastikan produk yang dihasilkan di bawah kilang saya mengikut peraturan yang ditetapkan oleh yang saya dah janji dengan JAKIM ni. Macam tu. Jadi macam mana kita letak kosmetik halal bukan saja dari segi bahan, tapi kita kena tengok kilang yang hasilkan tu amanah ke tak ni, jaga amanah yang JAKIM bagikan ni. Ada segi proses, dari segi bahan tu ada merkuri ke tidak, tu penting. Dan juga kita kena lihat macam mana Puan Emma begitu passionate dan juga meneliti setiap produk ini. Kalau kita tengok dari R&D pun dah setahun kan. Mungkin ada setengah yang tak suka, tetapi kalau kita tahu dia memang sangat passionate benda ni kan. Jadi kita kena selidik. Itu cakap pengguna dua benda, selidik founder dia ataupun yang pengilang dia, dan juga selidik personality founder tu. Kita boleh masuk kepada IG Puan Emma Jalil, selidik dia punya IG tu, tengok semua dia stok Emma, semua pengetahuan tentang produk-produk ni patut kita belajar. Emma, saya nak tanya juga di kala pandemik ni lah kan, adakah bisnes kosmetik ini okey sebab orang pun jarang lah nak pakai lipstick sebab dah pakai mask semua kan. Jadi macam mana, adakah kita harus, misalnya contohnya saya founder, adakah saya patut pergi ke kosmetik ke atau skincare? Yang mana rasanya orang kata untung lah kan. Orang pun bukanlah kata tak pakai lipstick, mungkin tidaklah melihat itu sebagai satu keutamaan. Macam mana Emma? Okay, faham. Alright, saya juga ada juga kontak dengan kawan-kawan saya dekat France, dekat Korea yang supplier yang menghasilkan
kilang yang menghasilkan kosmetik kat sana. Saya pun ada share change opinion dengan diorang. Dekat sana sepanjang pandemik, demand skincare, especially skincare, sepanjang pandemik ni siapa yang buat bisnes skincare memang naik berganda-ganda dekat luar negara. Kat Malaysia, Dekat luar negara. Kat luar negara. Untuk dekat Malaysia ni saya nak bagi tahu, saya tak pernah expose live ya. Untuk Okey. Kini Halal saya exposekan live malam ni. Silakan. Di kilang saya sepanjang PKP ni alhamdulillah founder-founder yang fokus kepada skincare, penjagaan harian, lotion badan, mandian, shampoo semua memang sale diorang berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda daripada hari Masya biasa. Allah. Alhamdulillah. 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 Saya juga difahamkan kalau kita lihat Puan Ima tu nampak macam termengah-mengah hari ni sebab dia kata hari ni tak cukup nafas. Dia kata hari ni pun dapat banyak order kan. Berapa order? Boleh apa bagi tahu rahsia sikit. Berapa hari ni dapat order? Order berapa tu agaknya? Ya, ini secara tak rasmi lagi. Dalam 300,000 pieces lah, insyaAllah. Tengok ni, alhamdulillah saya seronok melihat pengusaha Bumi Putra dan seorang wanita Muslim ya berkejaya dalam berminat dalam bidang ini, begitu passionate dalam bidang ini, dan semoga founder-founder yang datang kepada Puan Ima juga mempunyai apa orang kata legacy yang sama ataupun perasaan yang sama dengan Puan Ima, insyaAllah. Okey, mungkin kita ada lagi soalan. Okey, produk House Cosmetic ni boleh didapati di mana? Allahu Akbar. Okey, tu produk House Cosmetic ni boleh didapati di mana? Silakan Emma. Kita ada ramai agent di seluruh Malaysia insyaAllah. And then kalau nak pergi terus ke www.housecosmetics.com.my, that one is e-commerce. Dekat e-commerce pun ada senarai master stockist. You pun boleh contact master stockist or you boleh beli direct daripada online www.housecosmetics.com.my. Okey Emma, satu lagi. Okey, ada masa tak kita lagi? Berapa minit? Okay, ada insyaAllah. Okey. Emma, misalnya contohnya Emma dah berapa 7 nak dekat masuk 8 tahun dalam bidang ini. Kenapa kita perlu mencari keberkatan dalam bisnes ini? Dan kita sebagai seorang Islam kadang-kadang kita pilih, I want to make a lot of money, profit, nak beli. Yalah kita siapa yang tidak mahu orang kata kaya kan? Siapa yang tidak mahu mencari rezeki yang lebih, tetapi macam mana kita perlu ada balance juga, mencari rezeki dan juga mencari keberkatan. Dan saya mungkin tahu Emma ini seorang yang mementingkan perkara ini. Cuba Emma ceritakan mungkin keberkatan ini, bagaimana ia telah bantu Emma selama ini. Silakan Emma. Terima kasih Syida atas di atas soalan ni. Keberkatan ni bagi saya sangat penting. Sebab tu kenapa saya buat kilang ni, kilang kosmetik, sebab saya punya niat adalah saya nak buktikan bahawa orang Muslim, rakyat Malaysia mampu untuk menghasilkan produk kosmetik halal, dijamin halal, berkualiti tinggi macam level international. That is saya punya impian. Dan saya nak bantu lebih ramai lagi orang kata Muslim naik, kita nak naikkan ekonomi Muslim kita. Dan bagi saya bila kita buat produk ni, kalau dekat kilang pun dah mementingkan bahan mentah halal, kualiti halal, proses halal. Lepas tu orang kilang jual dekat founder jual dekat stokis jual dekat customer. Nampak tak ekosistem tu macam mana? Bagi saya biarlah untung kecil, tapi yang penting keberkatan tu yang kita cari dalam ekosistem kosmetik itself. InsyaAllah kalau dekat atas sumber tu dah halal, dah bersih, nanti bila customer guna dia insyaAllah akan dapat kebaikan dan customer akan suka, happy dan doakan untuk kita. Ya Allah, founder ni buat produk yang bagus, berkualiti, halal, pakai pun selamat je, rasa selamat. Dia beli lagi, dia doakan untuk kita. Itu keberkatan yang kita cari. Saya setiap malam saya boleh tidur lena tau Sheila. Alhamdulillah. Kan tak fikirkan kalau orang tu kan misalnya pakai produk terus ada mudarat dan sebagainya. Takut juga kan. Yalah kalau saya fikir juga nanti orang tu naik mudarat, jerawat yang berlebihan dan sebagainya. Takut juga benda tu kan. Okey, Emma, saya nak tanya juga ni, personal question. Apakah apa orang kata Emma ada macam orang kata keluhan dalam bidang ini, kekecewaan Puan Emma yang berlaku dalam industri kosmetik? Pasti ada. Mungkin Emma boleh kongsikan bersama kita malam ini.
kekecewaan Ima? Ya. Ada setengah founder ke dan sebagainya. Okey, kecewa saya adalah saya sangat memperjuangkan produk berkualiti halal walaupun saya ni produk lokal ataupun kilang lokal kan. Tapi masih ada lagi segelintir yang di luar sana bila sebut je dihasil daripada kilang lokal ni jadi produk lokal lah. Ni produk sampah ni. Ni produk timbang kilo. Saya rasa macam alamak, saya tak macam tu. Saya bukan menghasilkan produk macam tu kan. Saya memang ada R&D saya sendiri. Tapi saya percaya benda ni terjadi, saya tak salahkan netizen sebab memang banyak founder-founder sebelum ni yang buat hal lah, yang buat produk timbang kilo menyebabkan customer hilang kepercayaan kepada produk lokal. Tapi saya sangat percaya bahawa saya akan teruskan educate rakyat Malaysia bahawa tak semua produk lokal tu tidak bagus. Ada produk lokal yang sangat mementingkan kualiti standard. Ada, memang wujud. Salah satunya saya lah, ada lagi yang lain. Tapi nak bagi tahu insya-Allah ada produk lokal yang setaraf international. Insya-Allah ada. Okey, saya tidak boleh reveal lah produk-produk yang telah dihasilkan di kilang Jim Cosmetics, tapi saya boleh katakan kebanyakan yang foundation yang cantik-cantik ni, yang melekat di muka yang ni, kalau anda lihat di dada social media ni, kebanyakannya datang daripada Jim Cosmetics. Tapi saya tak boleh, saya terpaksa merahsiakan, ini rahsia bisnes, saya tak boleh cerita. Tapi kebanyakan yang you tengok, wow, produk lokal, tapi sebenarnya ingatkan produk international, tapi dia punya coverage, dia punya terletaknya tu semuanya dan sama level dengan international tu kebanyakannya datang daripada Jim Cosmetics. Sebab saya pernah ke Jim Cosmetics di Ceras dan Puan Emma menceritakan sendiri kepada saya. Alhamdulillah. Okey, ada tak lagi soalan ni? Rasa kenapa ramai yang tidak berapa prefer local cosmetic? I think Puan Emma dah jawab tu kan? Sebab dia disebabkan kan yang tadi, disebabkan mulut-mulut yang berkata ini timbang kilo dan lokal mungkin dia punya packaging tak cantik dan sebagainya. Okey, cerita pasal packaging pula. Kenapa packaging juga penting dalam untuk menaik tarafkan brand lokal ni, Emma? Saya sangat suka packaging ni. Kau tengok ni. Okey, silakan Emma. Okey, packaging tu adalah first impressions orang nak tahu you ni serius tak buat bisnes kosmetik ni. Atau kalau timbang kilo tu packaging pun entah berapa persen, tak serius kan. Jadi packaging bermain peranan penting. Sama juga macam brand international. Adakah anda semua tahu bahawa produk La Mer, Matte, Bobbi Brown tu dihasilkan daripada kilang yang sama? Ya. Dia dihasil daripada kilang yang sama, iaitu nama kilang tu adalah Estee Lauder. Daripada kilang sama. Banyak brand international hasil daripada satu kilang yang sama. Tetapi yang membedakan mereka sebab mereka ada lab dan research center mereka sendiri. So dia buat packaging berbeza, konsep yang berbeza, tekstur yang sedikit berbeza sebab dia ada research R&D. So nak bagi tahu kat sini, macam kilang saya, kita ada lab kita sendiri, ada research center sendiri. So bila kita menghasilkan formulasi kepada setiap founder, walaupun founder tu datang dari kilang yang sama, tetapi formulasi tu pasti di-adjust, diubah mengikut kepada demand founder tersebut. Tak akan sama confirm. Kalau you pakai produk house cosmetic, you try produk bawah founder kilang saya, you akan rasa macam tak sama tapi dari kilang yang sama. Nampak tak? Macam tu lah nak bagi tahu. Okey, menarik ni. Lepas ni saya pula jadi founder kan lepas ni. Okey, ada tak soalan-soalan lagi? Apa kata anda share, mungkin anda dapat memenangi hadiah lipstick. Sebenarnya saya sangat suka packaging untuk lipstick house ni. Dia akan ada 3 warna, kalau tak silap saya, dan juga dengan scrub cleanser for blood orange. Blood orange ni apa ya, Emma? Blood orange. Ia adalah herba ya? Ni, tak, dia buah orange, tapi buah orange ni ditanam di Itali dan hanya berbuah 2 kali je setahun. Lupa 2 kali ke sekali. Dia ada kat Itali. Dan I sendiri beli daripada Itali and it's organic. Dan kita isi dalam kita punya range of product blood orange tu. Kalau benar lah misalnya Puan Emma ni mendapat organik dan harga Puan Emma produk-produk house ni tidaklah kata mahal sangat dan ia agak berpatutan tau. Jadi produknya adalah satu berpatutan, harganya yang berpatutan dengan berbagai golongan.
dan produk dia penelitian yang baik, R&D yang sangat lama dan yang orang kata yang betul-betul mencari formula yang baik dan mengikut kepada apa yang NPRA cakap. Saya rasa sangat worth it berbaloi dengan duit yang orang kata kita laburkan untuk skincare kita kan. Okey, ada tak soalan lagi? Silakan siapa di sana share. Kiranya House Cosmetic ada skin irritation test. Skin irritation test ada dibuat atau bagaimana? Ataupun hasil daripada testimonial dan sebagainya. Okay, sebenarnya macam contoh House Cosmetic kita baru nak masuk 2 tahun. Dan setiap produk ni, test yang biasa kita hantar adalah lab test, SPF test. Dari segi that one kita call irritation test ni macam dermatology tested macam tu. Okay, Di Malaysia memang tidak ada. Dan sekarang ni to be honest saya sedang mencari negara-negara, saya dalam proses mencari negara-negara daripada partner-partner saya dekat luar negara yang mana boleh menghasilkan dermatology tested untuk formulasi yang saya hasilkan. So buat sementara waktu ni apa yang kita buat adalah contoh kalau nak pakai AHA BHA, you boleh buat tested manual dekat you punya pergelangan tangan dekat situ. Dia ada cara dia yang kita akan ajar, chemist kita akan ajar benda tu. Tapi in normal dermatology tested tu insya-Allah on the way, kita pun dalam proses mencari supplier-supplier yang bagus untuk hasilkan dermatology tested tu. Okey, satu soalan ni seronok juga dengar ni. House Cosmetic macam mana nak educate orang ramai untuk dapatkan kulit yang cantik perlu konsisten dan bukan makan masa seminggu 2 saja. Maksudnya kita nak tengok hasil yang baik, dia kena banyak bersabar. Silakan Emma. Betul. Memang bersabar. Soalan ni bagus. Sebenarnya memang susah kita nak educate orang sebab orang ni dah biasa diajar, dah lama dah orang ajar pakai produk Mercury kan. 7 hari dah cantik. Dah lama. Jadi untuk kita tukar cara tu memang akan ada rejection. Walau bagaimanapun sepanjang 2 tahun House Cosmetic saya sendiri berada dengan customer, kalau sekiranya kita educate customer dengan betul, kita cakap kita kena guna barang ni sebab step by step sebab macam ni. Result you akan dapat 3 minggu yang pertama ini. Kemudian you akan dapat ini. Lama-kelamaan customer akan faham. Tapi perlukan education dan kena banyak sabar lah insyaAllah. Sebab sekarang ni pun information daripada Korea contohnya memang dah masuk Malaysia. Korea kan ada 12 step lah. Ada 15 step lah. Kalau pakai toner pun ada 7 layer of toner yang dia pakai. Jadi itulah perlukan kesabaran. Kita kena educate customer kita insyaAllah. InsyaAllah. Okey Emma, kita pun dah hampir di penghujung rancangan, dah 9.47. Okey, siapa-siapa yang masih berada di luar sana yang menyaksikan live ini, anda bolehlah share dan anda boleh memenangi 9 unit hadiah set lipstick dan juga cleanser Blood Orange. Blood Orange ni organik dari House Cosmetic dan 1 voucher penginapan untuk 2 hari berserta sarapan dari Grand Hyatt Kuala Lumpur. Okey, dan pemenang akan dihubungi oleh kami. Anda perlu publikkan anda punya FB supaya kami boleh hubungi anda. Kalau anda private kan macam mana nak tengok kan? Okey, ada apa-apa soalan lagi? Mungkin kita nak tanyalah kata-kata nasihat daripada Puan Emma. Last kali lah soalan untuk malam ini. Ada tak kata-kata nasihat bagi mereka yang founder-founder yang baru ataupun founder yang masih terfikir nak jadi nak memasuki bidang ini atau tidak? Ada tak Emma? Yang paling penting sekali supportlah pengilam Muslim. Itu yang paling penting. Kalau bukan you all semua yang support kami pengilam Muslim, siapa kita? Dan kita mesti berada dalam ekosistem yang sama dan baik dan carilah produk yang halal toyiban. Halal toyiban, bukan saja halal toyiban. So itulah pengguna pun sama. It is time for us untuk cari produk yang halal, baik suci untuk kita. Bukan saja makanan tapi juga produk luaran. Itulah nasihat saya. Itu yang paling penting. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita ada satu soalan lagi. Sejauh mana House Cosmetic menguasai pasaran antarabangsa? Mungkin ini perancangan Emma. Ceritakan sedikit. Silakan Emma. Tahun lepas kita ada seorang yang berminat untuk join kita di Singapura. Sebenarnya kita dah slowly masuk ke Singapura dan sampai tahun ni pun ada demand daripada Singapura tapi kita masih belum ada
sole distributor kat Singapura. Kita tengah mencari sole distributor di Singapura dan kita juga planning untuk ke Indonesia. Sebenarnya 2 negara ini dulu yang kita planning. So kalau sesiapa yang berminat untuk membawa produk house kosmetik ke Indonesia dan Singapura, you are welcome lah datang kat saya. Okey, Alhamdulillah. Okey, rasanya person in charge yang untuk dihubungi ada di bawah di crawler tu kalau sesiapa yang mungkin berminat untuk menjadi betul ya distributor ataupun agent di bawah Yep. House Kosmetik. Dan kalau sesiapa yang berminat juga untuk menghasilkan produk kosmetik berkualiti yang ada halal, GMP dan sebagainya, bolehlah singgah di kilang GIM Kosmetik di Ceras. Semua tu ada nombornya, Encik Fazrin tu 0133064471. Laju saya cakap. Dan anda boleh dapatkan nasihat dan juga vibes daripada Puan Emma. Puan Emma akan cerita segala dan Puan Emma adalah seorang yang very direct. Dia akan bagi tahu you, okay, macam ni produk saya dan apa yang saya hasilkan. Tak ada orang kata ada agenda di belakang dan sebagainya. Puan Emma akan bagi tahu, okay, mungkin produk ni kos dia lebih mahal. Sebab apa? Sebab ini daripada Blood Orange ni berbunga dua kali setahun dan sebagainya. Puan Emma akan ceritakan. Sebab kan 2 setahun. Okey, ini yang menyebabkan Puan Emma ni berbeza daripada bukanlah kata berbeza. Ini passionate dia menonjol. Mungkin itu yang kita lihat kalau lihat dalam dia punya IG, dia akan educate macam mana nak jadi founder. Ada setengah kita kalau kita nak cari kilang OEM tu tak tahu siapa di belakang dia. Betul. Saya pun adalah cuba nak cari-cari kan. Bila saya tengok ini siapa di belakangnya kan, siapakah manusia di belakang tu kita tak tahu. Yang ini memang dia ke depan dia bagi tahu kan. Jadi kalau sesiapa yang berminat silalah support. Kita sebagai pengguna ni pun kita memainkan peranan, kita lah pengguna yang bijak. Kalau kita rasa produk tu bagus, apa salahnya kita membantu kan. Okay, ada lagi soalan? No more question from the FB. Okay, admin saya kata no more question. InsyaAllah kalau anda semua boleh share video ini ataupun share ke WhatsApp kepada kawan-kawan anda sebagai inspirasi. Kalau tak kisahlah nak jadi founder ke, nak beli foundation yang saya pakai hari ini daripada House ya, yang ni silakan dan support House Kosmetik. Dia punya FB is House Kosmetik HQ dan bolehlah ke IG Puan Emma dan juga TikTok ya pun ada juga, bolehlah search House Kosmetik dan banyak sangat video-video dan saya sangat rasa ini sangat bernas dalam industri ini, sangat positif dari segi industri untuk kita bagi tahu. Bukan kita nak bagi tahu rahsia rahsia produk dan sebagainya, tidak. Nak bagi tahu bagaimana pembuatan dia. Macam mana orang tu susah nak hasilkan foundation, betul tak? Macam mana bukan senang nak test benda tu. Nak dapatkan lipstick tu bukan just letak colour lepas tu dah jadi lipstick kan. Jadi ada banyak proses dan sangat interesting. Sebab tu sedih bila orang cakap produk timbang kilo ni. Sebab kita buat pun susah sampai tak tidur malam kan, duk fikir macam mana lipstick tu nak bagi warna nude kan. Bukan senang nak dapatkan warna nude tu kan. Ini adalah satu antara penelitian. Itulah kata founder atau pemilik kilang kita kena check sama ada dia ni passionate tak dia nak buat benda ni kan. Ya, Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi soalan yang daripada rakan-rakan FB? Okey, tiada. Ada lagi admin? Okey, saya sekali lagi share video ini dan anda bakal memenangi hadiah yang menarik daripada House Kosmetik dan juga satu voucher penginapan untuk 2 hari berserta 1 malam 2 hari berserta sarapan dari Grand Hyatt Kuala Lumpur. Okey, nampaknya itu saja dari saya. Itu dia. Kita lagi sekali slide tu boleh? Itu dia. Grand Hyatt Kuala Lumpur ya. Dan lepas tu dengan house 4 kotak. Saya sangat suka packaging lipstick ni. Dalam satu package tu ada 3 lipstick juga. Lepas tu kita ada scrub cleanser daripada Blood Orange. Okey. Baiklah, sekian saja rasanya untuk hari ini dan sekiranya anda mempunyai soalan silakan teruskan dan mungkin kami akan menghubungi anda sekiranya anda memenangi hadiah-hadiah voucher pada malam ini. Okeylah, itu saja untuk saya. Pastikan anda terus menonton Kini Halal. Okey, saya nak bagi tahu ini satu. Minggu depan kami akan bersiaran pada waktu yang sama bersama dengan Jakim
dan juga NPRA, Kementerian Kesihatan. Kita akan bincangkan bagaimana apa yang berbahaya, yang berlambat-lambat di market, rahsia-rahsianya yang patut diketahui di pengguna. Okey, kita akan cerita bersama dengan Jakim dan juga NPRA. Jadi pastikan terus menonton Kini Halal, follow Kini Halal dan untuk mendapatkan notifikasi daripada kami. Okey, Ma? Happy? Okay. Alhamdulillah, terima kasih kerana tata rias pada hari ini. InsyaAllah saya akan menghubungi Ima juga untuk kita sembang lagi minggu depan. Okey, sekian saja dari saya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Halal ini bukan untuk Muslim saja, halal ini untuk semua. Program ini adalah untuk membantu ataupun supporting program ke arah kesijilan. We see all these challenges as an opportunity for us to share with our customers and the public about how halal is at the utmost priority for everyone. Memperkasakan industri halal untuk global. Kini Halal.